Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa may yattaqillaha waj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Majlis mengalu-alukan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Razak bin Haji Omar, Pengarah Kampus Pagoh UTHM, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Afandi Ahmad, Penolong Naib Chancellor Pejabat Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat UTHM, yang dihormati lagi dinantikan Cik Nur Azmi bin Muhammad Narawi, Penasihat Undang-Undang Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Selamat datang ke UTHM Tuan. Yang dihormati Puan Nolia binti Yaakob, Penasihat Undang-Undang Pejabat Penasihat Undang-Undang UTHM, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai universiti, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad 11 Mac 2018 bersamaan 23 Jamadil Akhir 1439 Hijrah, kita dapat bersama-sama hadir dan berada di Dewan Tunku Mahkota Ismail ini dalam majlis iaitu kursus pengurusan tata tertib staf Universiti Tun Hussein Om Malaysia. Hadirin sekalian, antara matlamat kursus ini diadakan: pertama, menambah pengetahuan dan kefahaman kepada semua penyelia atau ketua jabatan mengenai peruntukan di dalam Akta 605 khususnya melibatkan isu-isu tata tertib staf. Kedua, memberi peringatan dan kesedaran kepada semua penyelia, ketua jabatan mengenai tanggungjawab serta kepentingan mengawasi atau menyelia pegawai-pegawai bawahan masing-masing. Ketiga, meningkatkan kefahaman ketua jabatan dan penyelia mengenai prosedur tindakan yang tepat dalam mengendalikan kes salah laku staf. Dan yang keempat, memastikan visi dan misi universiti tercapai melalui kecemerlangan sahsiah staf di semua pusat tanggungjawab. Antara maklum-makluman yang ingin saya sampaikan sebelum majlis ini bermula: pertama, kursus pada pagi ini akan diadakan sebanyak 3 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua akan diadakan pada sebelah pagi dan disambung pada sebelah petang untuk sesi yang ketiga. Makluman yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat nota dalam kursus ini dengan mengimbas QR code yang disediakan di bahagian belakang dewan ini. Dan yang ketiga, kehadiran akan diambil sebanyak 2 kali, iaitu sekali pada sebelah pagi dan sekali lagi pada sebelah petang. Bagi memulakan atur cara, majlis dengan segala hormatnya ingin mempersilakan Puan Nolia binti Yaakob, Penasihat Undang-Undang Pejabat Undang-Undang UTHM untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya rasa sebelum saya mulakan majlis, saya ada satu permintaan lah. Mohon semua tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat memenuhkan kerusi di hadapan. Kerana kalau kita menghadiri majlis ilmu, dia punya ilmu tu dia datang dari depan sampai belakang. Jadi yang paling depan tu paling banyak dapat. Dipersilakan dulu untuk memenuhkan kerusi di hadapan. Dan saya rasa insya-Allah hari ini semua yang hadir adalah ketua jabatan, penyelia-penyelia yang insya-Allah mudah untuk memberikan kerjasama. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk memenuhkan kerusi di hadapan dulu ya. Saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang dapat memenuhkan kerusi di hadapan pada pagi ini. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, Yang Berbahagia Profesor Datuk Razak, Pengarah Kampus Pagoh, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Afandi, Penolong Naib Chancellor Komunikasi Korporat yang diraikan, dan saya sangat rasa terharulah kepada penceramah kita pada hari ini, Tuan Nur Azmi Muhammad Narawi, Penasihat Undang-Undang DJPA, kerana sudi memenuhi undangan kami warga UTHM pada pagi ini. Dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, penyelia-penyelia, sahabat-sahabat semua, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pejabat pendaftar yang dapat bekerjasama dengan pejabat penasihat undang-undang pada hari ini untuk mengadakan kursus pengurusan tata tertib staf
yang sebenarnya sangat penting kepada kita semua selaku ketua jabatan dan juga penyelia kepada staf. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, kursus ini sebenarnya kalau kita sebagai ketua atau penyelia kepada staf merupakan kursus yang paling wajib untuk kita ketahui. Saya nak bagi beberapa senario lah yang berlaku di universiti. Pertama, kita pernah terima aduan dan juga maklum balas berkenaan dengan kegagalan penyelia untuk memantau tingkah laku staf bawahan. Contohnya, staf tak hadir lebih 7 hari tapi dibiarkan begitu saja. Dan ada paling teruk sekali, staf tak hadir lebih 6 bulan tapi tidak dimaklumkan kepada pihak pengurusan universiti. Sehingga staf tersebut masih menerima gaji dalam tempoh 6 bulan walaupun tak datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pihak universiti bukan setakat boleh ambil tindakan kepada staf yang tak datang, tetapi juga boleh ambil tindakan kepada penyelia staf termasuk dekan atau ketua jabatan. Sebab tu tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng, ini cerita yang baru terjadi. Kami di Pejabat Penasihat Undang-Undang merasakan semua ketua jabatan dan penyelia sepatutnya kena ambil perhatian mengenai apa-apa sahaja peraturan atau undang-undang yang berkuat kuasa pada masa ini supaya apa sahaja tindakan yang kita lakukan adalah tepat dan benar. Kalau ikutkan staf ataupun penyelia tadi, universiti boleh kenakan tindakan, tata tertib boleh kenakan tuntutan ganti rugi sebab biarkan staf dia tak datang tapi dibayar gaji, kita boleh tuntut balik, minta penyelia tadi bayar. Sebab tu kita kena berhati-hati dan jangan ambil mudah apa sahaja tingkah laku staf. Keduanya, sebagai penyelia dan ketua jabatan, kita kena tahu di mana keberadaan kita. Apa perbuatan yang boleh menyumbang kepada conflict of interest. Sebab kadang-kadang kita tak sedar. Contohnya kita terlibat dalam perolehan, kita yang meluluskan, kita yang membuat perakuan, tapi tanpa kita sedar kita terlibat dalam penilaian sebuah harga ataupun memberi perolehan kepada individu-individu yang mempunyai kaitan dengan kita. Dan perkara ni boleh dikenakan tindakan undang-undang kalau kita dah tak pegang jawatan tu pun, tapi kalau audit jumpa beberapa tahun pun boleh dibuka baliklah kes tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sebagai ahluan, saya merasakan kursus ni sangat penting. Tetapi insya-Allah Tuan Nur Azmi dia sangat lawak. Jadi jangan risau, kursus ni walaupun perkaranya berat ataupun apa yang dibincangkannya berat, tapi insya-Allah kita akan dapat berbincang dan juga merasai kursus ini dalam suasana yang santai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dibenarkan untuk berbincang dan bertanya secara dua hala kepada Tuan Nur Azmi, iaitu yang begitu banyak pengalaman dalam menguruskan kes tata tertib staf di Malaysia inilah. Sebab beliau sebagai penasihat undang-undang JPA, semua staf beliau tengokkan. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih pada sekali lagi pada Tuan Nur Azmi dan semua yang hadir pada pagi ini. Itu saja untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Nolia binti Yaakob di atas ucapan alu-aluan yang disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita akan ke sesi yang pertama. Tapi sebelum itu, saya ingin membaca serba sedikit latar belakang penceramah yang akan berkongsi ilmu dengan kita sepanjang kursus pada hari ini. Nama diberi Nur Azmi bin Muhammad Narawi, berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Memulakan perkhidmatan di Perkhidmatan Awam pada 15 Mac 1995. Berpengalaman sebagai magistrate di Mahkamah Magistrate Teluk Intan, Mahkamah Magistrate Tapah dan Cameron Highland, Mahkamah Magistrate Langkawi, dan juga pernah berjawat sebagai penolong kanan berdaftar Mahkamah Tinggi Muar, Mahkamah Tinggi Kuantan. Pernah menjadi Timbalan Pengarah Insolvensi Jabatan Insolvensi Malaysia. Pernah menjadi penolong penasihat undang-undang Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak.
pernah bergelar sebagai Peguam Kanan Persekutuan, Unit Tanah dan Pihak Berkuasa Tempatan, Bahagian Penasihat Jabatan Peguam Negara, dan dari Mac 2013 hingga hari ini, beliau adalah sebagai Penasihat Undang-Undang Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Nur Azmi bin Muhammad Narawi, dan beliau akan menyampaikan ceramah pada sesi yang pertama ini dengan tajuk jenis-jenis kesalahan tata tertib di bawah Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge 2000 Akta 605. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang mana antara ayat yang saya suka ialah nama diberi. Sebab bila nama diberi ni, kalau ikutkan bapa saya asal nak bagi nama Murad, tapi pak saudara saya dalam perjalanan tu, tapi ni semasa saya bayi lah apa yang dicerita saya lah. Tak tahu kenapa tiba-tiba pak saudara saya terubah nama, tak nak bagi Murad, dia ubah jadi nama Nur Azmi. Ialah ilham dari langit lah, daripada Lauh Mahfuz. Sebab nama-nama kita yang diberi itu, maksud dia nama-nama tu dah ada kat Lauh Mahfuz. Jadi nama Murad tu tak terlekat pada nama saya. Tapi saya suka ayat tadi, nama diberi. Jadi yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Razak bin Haji Omar, yang dihormati Puan Nolia Yaakob Penasihat Undang, Tuan-Tuan Profesor, pegawai kanan universiti, pegawai universiti, tuan-tuan perempuan serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Kalau tak silap saya, dalam tahun lepas Oktober, saya diminta untuk bagi ceramah lebih kurang yang sama lah, tapi dalam masa 1 jam kepada lembaga pengarah universiti. Punyalah saya tak sempat nak buat apa-apa research tentang apa itu lembaga pengarah universiti, melainkan saya tahu function je. Saya tak perasan bahawa dalam tu semuanya ada top-top gun. Hinggalah pada pagi itu di PICC, di meja bulat tu, saya diminta untuk duduk bersama-sama dengan KSU, KPT, Datuk Nurul. Masa saya duduk tu, saya pandang kiri kanan, saya kata, ini bukan jalan-jalan orang ni. Sehinggalah Tun Zaki Azmi duduk betul-betul depan saya terus menggeletar. Sudah, saya kata. Apa hal pula bos, saya terperasan dia adalah pengurusi Universiti Sabah. Dan bila sesi saya tampil saja, bila saya tengok semua, termasuklah isteri kepada Tan Sri KSN, saya terus menggeletar. Saya kata, minta maaf Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk, kalau anda kata apa yang saya sampaikan ini tidak mencapai tahap intellectuality Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk semua, because semuanya para cendekiawan. Dan hari ini bila saya dengar tadi ada doktor-doktor, profesor semua, saya dah getar lah. Sebab saya khawatir kalau anda kata apa yang saya sampaikan ni tidak mencapai ekspektasi tuan-tuan buat. Tapi saya cubalah. Sebab begini saya dijemput secara last minute juga. Tiba-tiba diberitahu minta tolong bagi ceramah dekat USTM. Dan saya selalunya ada 2 soalan dalam saya tanya. Saya tanya pada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, apa benda lah yang nak disampaikan kat sini? Ya Allah Tuhanku, apa benda lah yang patut mereka dengar? Jadi kita tak akan tahu sampailah ke petang nanti. Tuan-tuan sini yang akan boleh buat penilaian sama ada mencapai atau tidak perkara-perkara yang sebenarnya kita rasa macam tak perlu dengar, tapi rupa-rupanya memang kita terpaksa dengar. Jadi kita tak akan tahu. Sebenarnya saya pun tak akan tahu. Sehinggalah apa pun proses yang pembentangan dibuat, tuan-tuan perempuan akan lihat sendiri. Apa yang kita nak bincang dalam masa yang 1 jam setengah ni tuan-tuan puan secara simplitas lalu ialah untuk kita menyelusuri rentas laluan dari AUKU ke Akta 605. Macam manakah kedua-dua akta ni boleh berkaitan. Ada yang sampai berbahas perkataan menyelusuri itu datang daripada perkataan mana? Selusur atau telusur. Ini saya serah pada tuan-tuan perempuan lah untuk Google. Sebab saya selalu duduk tengok dia, kadang dia menyelusuri, kadang mentelusuri, wallahualam. Tapi yang saya tengok adalah perkataan yang diterima lah. Cuma yang kita nak tengok macam manakah bergeraknya daripada akta AUKU ni. Saya panggil AUKU lah, kalau ikut biasa kita akan sebut akta ikut nama nombor.
Tapi ikut apa yang tuan-tuan mudah sebutlah. Yang mana daripada Auku ni pergi kepada Atta 605 ni, kalau tuan-tuan tengok ke slide, macam mana dia boleh bergerak dan apakah jambatan yang digunakan. Sebab kita dapati banyak pegawai dan kaki tangan universiti yang ada juga yang persoalkan kenapa kami ini bukan pegawai awam. Dan ada juga yang mempersoalkan bahawa kami ini bukannya kaki tangan kerajaan. Jadi that's why dalam seminar ni saya akan cuba tunjukkan balik istilah-istilah tu, especially bagi kaki tangan yang dia orang nak menumbuhkan kesatuan. Jadi kadang kita perlu perjelaskan balik masa bila kita jadi pegawai, masa bila kita jadi staff, masa bila sebenarnya kita jadi penjawat awam, dan bagaimana pula dengan istilah pegawai awam supaya kita very clear tentang perkara ini. Tadi yang pertama tuan-tuan dan puan, kita tahu ini adalah kerajaan, kalau tuan-tuan lihat dalam slide. Dan di bawah kerajaan kita, walau bagaimana kerajaan pun ada ketua dia, iaitu Yang Tuan Agong. Yang mana di bawah perkara 39, Yang Tuan Agong antara lainnya adalah memastikan rakyat mendapat pendidikan. Tapi takkanlah Yang Tuan Agong nak datang kat sini UiSTM nak ngajar tuan-tuan dan puan. Duduk sini, better ingin mengajarkan ilmu sains komputer, tak ada. Jadi dalam hal ni, apa yang akan Yang Tuan Agong buat, sama ada dalam 3 kaedah: empowerment, delegation ataupun authorization. Jadi kalau saya nak terangkan tiga-tiga ni tuan-tuan, 3 hari 3 malam tak habis. Memang panjang sebenarnya, tapi saya nak buat ringkas. Because saya percaya tuan-tuan boleh tengok perkataan tu tahu benda lah, boleh agak dah benda ni. Tetapi untuk pendidikan, saya nak fokus pada universiti dulu. So dalam hal fungsi-fungsi eksekutif yang berkaitan dengan pendidikan, berasaskan pada perkara 74-77, diperihalkan di bawah butiran 13 mengenai pendidikan, dan ada kaitan dengan butiran 6, iaitu pihak berkuasa awam persekutuan. Yang mana tuan-tuan dan puan, kesemua ini akhirnya digambarkan melalui akta-akta ini. Yang pertama sekali, Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969. Ini sebenarnya kita kena tahu supaya kita kena tahu dia punya change of command. Sebab banyak kadang-kadang ada pihak-pihak yang mempersoalkan kenapa universiti tiba-tiba macam tertakluk pula pada arahan menteri-menteri. Jadi kita puas disiplin balik dia punya change of command tu kenapa. Terutama kadang-kadang kaki tangan dia rasa dia orang adalah macam bebas patutnya daripada apa-apa arahan menteri. Kemudian ada Akta Universiti, kemudian Akta Badan Berkanun, kemudian Akta Badan Berkata Tertib, dan jangan dilupakan dia juga ada kaitan dengan Akta Pencen, pihak berkuasa berkanun dan tempatan. Semua ini ada kaitan dengan kawalan tata tertib. Kita tak boleh miss benda ni. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau tak faham jangan risau. Ini kerja PU kena tahu. Jadi penasihat undang-undang memang kena tahu. Kalau tuan-tuan dan puan tak berapa hafal, jangan risau. Tapi kita legal advisor kita kena tahu, because kadang-kadang bila kita universiti dicabar di mahkamah, kadang-kadang kita kena tahu di mana position kita dari segi undang-undang. Cuma tadi kalau tuan-tuan perasan puan PU kita kata tadi, ceramah saya ni adalah santai. Memang sebenarnya saya akan buat santai. Cuma awal-awal ni saya tak dapat nak santaikan benda-benda yang berat ni. Tapi biasanya pagi-pagi ni tuan-tuan dan puan biasanya tidaklah tertidur. Sebab saya ni profesor, saya ni selalu saya akan berlawan dengan diri saya sendiri, iaitu pastikan rakan-rakan tuan-tuan puan ni mana tuan-tuan dan puan tidak tertidur. Kalau tuan-tuan dan puan tertidur, mana saya kalah. Jadi saya kena cek jalan. Tiba-tiba kalau siapa terlelap, tiba-tiba dengar cerita, ni apa pula cerita pelik sangat, tak ada kena-mengena pun tertib. Maknanya sebenarnya kalau tertanya-tanya tu, itulah cara saya menyuntik balik. Abang, jaga bang, jaga bang. Satu perkara. Kemudian kalau dalam masa ceramah ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya dah bagi tamrah tadi kat puan PU kita, yang mana siapa-siapa yang ada bawa laptop, cantik sangatlah kalau nak copy terus dalam laptop. Yang ni saya tidak ada copyright, semua nota-nota saya tidak ada copyright. Tuan-tuan boleh copy nota-nota saya, dan tuan-tuan juga boleh minum belanja saya minum kopi. Mana-mana pun boleh. Okey. Ini semua saya buat untuk freelance dan free lunch. Dapat free lunch hari ini pun jadilah. Okey. Makan tengah hari free. Okey. Tentang kuasa perundangan yang mana saya ringkaskan tadi, ini nota dia tuan-tuan dan puan. Sebenarnya saya tak akan terangkan satu-satu.
Sebab yang ni tuan-tuan perempuan boleh baca, tapi macam mana pun kalau tak dapat nak baca, tak dapat faham, tak ada masalah, sebab itu adalah tugas penasihat undang-undang. Jadi saya akan terus skip saja. Sebenarnya yang nota yang dibuat dalam URL itu sebenarnya nota yang betul-betul untuk cetakan. Sebab kalau ikutkan saya nak bagi yang ini, saya tak dapat nak email. Pasal dengan animation dia, dengan gambar grafik semua dia terlalu berat. Itu pun saya dah hejah, saya dah banyak sikit-sikit, akhirnya yang mana yang saya rasa paling penting lah untuk dirujuk untuk sebagai bahan bacaan. Tapi yang ini tuan-tuan, saya dah tinggal kat sini, siapa nak ambil lah, tak ada masalah. Kalau siapa nak buat tesis pun, please buatlah apa benda. Ada pentadbiran awam sini, undang-undang pentadbiran? Tak ada kan? Kalau ada siapa-siapa yang buat undang-undang pentadbiran, nak buat apa master ke PhD, please welcome. Pasal ada juga yang pensyarah-pensyarah yang datang ke JPA jumpa saya dan saya bagi guide macam mana nak buat, because saya memang terlalu harap sangat ada orang yang boleh tulis. Because apa yang saya bentang ni tuan-tuan, itu yang kata mungkinlah sebahagian ni tuan-tuan tidak akan jumpa dalam textbook. Carilah dalam textbook, tak jumpa. Betul-betul berdasar pada pengalaman kita, dan kadang-kadang bila kita buat opinion tu, kita serah pada Jawatangurusan Negara dan kita cari jalan, dan benda tu cuma dalam pandangan undang-undang saja, tak ada dalam tak ada dalam mana-mana kitab. Dan tadi yang setengah fungsi menteri, yang mana menteri ini bertanggungjawab, seterusnya tentang apa ni, jentera kerajaan. Kalau tuan-tuan lihat di sini di bawah butiran 6, di sinilah sebenarnya kita nak kena tahu universiti adalah sebahagian daripada jentera kerajaan. Itu yang kita kena tahu. Sebab kita ada satu argument dekat court, kita dapati bahawa dia kata badan berkanun ini adalah bebas yang tidak ada di luar kerajaan. Dia bukannya agensi kerajaan dalam bentuk macam jabatan-jabatan, tapi dia sebenarnya adalah agensi kerajaan dalam bentuk salah satu daripada machinery government yang ditubuhkan melalui akta. Kemudian AUKU yang memperjelaskan kedudukan universiti sebagai badan berkanun. Saya akan terus skip kat sini. Yang mana kalau kita dapati dahulu di bawah AUKU memang ada sebut tentang kawalan tata tertib bagi kaki tangan, pegawai dan pekerja universiti. So bila sebut kaki tangan, pegawai dan pekerja, macam best je. Sebenarnya tak ada apa-apa makna pun. Serupa je sebenarnya. Nak sebut pekerja pun boleh, nak sebut kaki tangan pun boleh, nak sebut pegawai pun boleh. Cuma kadang-kadang dilabelkan istilah-istilah ni sebab dia nak bezakan skim perkhidmatan dan grade pejawatan. Tapi pekerja dengan kaki tangan sebenarnya tak ada beza. Tapi walau bagaimanapun seksyen ini telah dimansuhkan kerana telah dikawal di bawah Akta 605. Saya bukan apa tuan-tuan, saya sebenarnya suka kalau ada satu meja, ada satu orang tolong tekan next. Sebab saya duk mengaba untuk menggap benda kesa ni. Sebab bila next tu saya akan terus pandang kat sini je. Kalau untuk sesi belah pukul 11 sekarang, saya harap kalau setia tolong sediakan satu meja, tolong duduk bersebelahan dengan saya. Jadi rakan baik saya untuk tekan. Okey. Kemudian di bawah Akta 605 tuan-tuan lihat bahawa terpakai pada semua badan berkanun kecuali yang dikecualikan. Okey, next. Okey, yang saya nak highlight tentang apa itu tata kelakuan tuan-tuan, yang saya bulatkan di situ ialah tata kelakuan adalah sebenarnya satu bentuk arahan. Bermakna sesiapa pun yang bertindak bertentangan dengan apa-apa saja tata kelola yang ditetapkan adalah sebenarnya engkar arahan. Okey. Tentang rasional peraturan tata tertib pula, cuma yang kita nak highlight di sini ialah nombor 3 tu yang lebih penting ialah memelihara imej perkhidmatan awam. Sebenarnya begini tuan-tuan dan puan-puan, di JPA kita boleh kata hari-hari kita berhadapan dengan apa? Apa saja yang salah laku dibuat oleh pegawai awam, orang tidak akan tanya siapa pegawai itu. Tapi orang akan tanya siapalah yang lantik dia. Siapalah yang memperlakukan dia. Siapalah bos dia, tak reti nak buat kerja ke, tak reti nak lantik orang. That's why saya akan highlight tentang
isu kepimpinan kat sini. Seterusnya, dah bagi kat Puan Nolia. Okey, kalau siapa yang ada laptop boleh follow dengan dekat skrin tu. Okey, seterusnya tentang Akta 605 tuan-tuan puan, saya akan ringkaskan. Yang pagi-pagi ni saya buat ringkas saja dulu tuan-tuan. Jadi jangan risau kalau macam terlepas pandang, tak apa. Tentang salah